Baiklah, kembali bersiaran di Malaysia hari ini, dan hari ini juga kita sebenarnya bertuah kerana akan berbicara mengenai satu lagi apa yang telah pun dilakukan kerajaan selama ini telah pun mencapai usia, akan menjengah usia 50 tahun, iaitu Majlis Amanah Rakyat ataupun lebih dikenali sinonimnya MARA, yang pastinya merupakan satu agenda pemerkasaan khasnya di kalangan Bumiputera oleh kerajaan. Dan untuk berbicara dengan lebih lanjut berkaitan MARA 50 tahun yang akan disambut pada 1 Mac 2016 ini, iaitu tak bukan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Menteri Kemajuan Luar Bandar dan juga Wilayah. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam. Sihat? Alhamdulillah. Tak boleh berhenti? Balik ber. Okey, Datuk Seri, berbicara mengenai MARA ni, ia merupakan satu lagi agenda yang saya sebutkan tadi dalam pemerkasaan lagi Bumiputera, khasnya dari segi keusahawanan, pendidikannya MARA ada, dan juga akses luar bandar itu sendiri juga turut dipelopori oleh MARA. Jadi sebelum kita nak berbicara dengan lebih lanjut transformasi MARA dan juga bagaimana MARA ke depan selepas ini, kalau dapat Datuk Seri ceritakan sedikit latar belakang sebenarnya khasnya bagi penonton-penonton kita yang nak tahu bagaimana penubuhan MARA, dan pada asalnya ia bukan nama MARA, Datuk Seri, kan? Ya. Okey, kalau dapat Datuk Seri ceritakan. Sebenarnya MARA ni berasal daripada RIDA, ataupun the Rural and Industrial Development Authority, yang ditubuhkan pada tahun 1950. Dan pada tahun 1965 NGO dan sebagainya mengadakan satu kongres, iaitu Kongres Ekonomi Bumiputera yang pertama pada tahun 1965. Dan hasil daripada perbincangan dan sebagainya, rumusan dibuat, resolusi dibuat, maka tertubuhlah MARA pada 1 Mac 1966. Hasil daripada perbincangan itu, kerana waktu itu kemiskinan mendominasi masyarakat Melayu dan Bumiputera. Jadi perbincangan itu adalah untuk kita merubah mentransform kehidupan masyarakat Bumiputera waktu itu, dan kita akan Kongres mahu meningkatkan ekonomi di kalangan kaum Bumiputera dan sebagainya. Jadi sebab itulah dicadangkan ditubuhkan satu institusi yang khusus untuk membantu kaum Bumiputera dan Melayu ini, maka MARA diwujudkan. Datuk Seri, menginjak pada angka ataupun usia 50 tahun itu, seperti Datuk Seri katakan tadi, MARA itu bukan untuk membantu kaum Bumiputera dan juga kaum Melayu khasnya. Jadi dari segi selepas 50 tahun itu, bagaimana Datuk Seri melihat MARA ini signifikan dengan penubuhan awalnya, matlamat asal penubuhannya itu? Ya, kalau kita lihat dari segi sejak daripada penubuhan, kita boleh melihat perubahan di kalangan masyarakat Melayu. Kerana fokus MARA waktu itu adalah untuk yang pertamanya dari segi pembangunan infra juga, pembangunan infrastruktur. Yang keduanya dari segi keusahawanan. Dan yang ketiganya adalah modal insan. Ini fokus yang diberikan. Sebab itu kalau kita lihat, kalau kita ingat dulu ada rumah MARA pun. Arkad MARA. Rumah MARA. Saya sendiri tinggal di rumah MARA. Arwah bapa saya dapat pinjaman untuk rumah MARA. 10,000 saya ingat waktu itu harga rumah. Itu infrastruktur lah. Infrastruktur. Dari segi dulu sebelum KKNW pun yang pembinaan jalan dan sebagainya dilaksanakan oleh MARA. Malah selain daripada itu banyak lagi kat kampung, perigi MARA pun ada, perigi PAM MARA dan sebagainya, semuanya dilaksanakan oleh MARA. Peringkat awalnya memberi fokus kepada itu. Begitu juga dengan bas MARA untuk menghubungi antara kampung dengan kampung. Kita waktu kecil dulu kita kenal bas MARA lah. Jadi bas MARA dan sebagainya. Dan selepas itu kita fokus kepada pendidikan, pembangunan modal insan. Kerana kita tahu bahawa untuk maju, untuk meningkatkan ekonomi di kalangan bangsa, kaum dan sebagainya, kita tidak boleh lari daripada membangunkan modal insan. Jadi sejak itulah MARA di peringkat awal lagi, tahun 1968 misalnya, telah mewujudkan IKM pada tahun 19 Institut Kemahiran MARA tahun 1968. Dan selepas itu pembinaan berbagai-bagai institusi pendidikan seperti MRSM pada tahun 1972, kemudian ITM waktu itu di bawah MARA. Tahun 1967 telah pun diwujudkan ITM, yang kini melahirkan ramai dan namanya dikekalkan sehingga ke hari ini, ditukar pada
pada tahun 1976 apabila Kementerian Pengadilan Tinggi mengambil alih ITM ditukar kepada UITM. Tak walaupun ini adalah sejak daripada awal di bawah MARA dan sebagainya ini untuk membangunkan modal insan di kalangan rakyat ataupun masyarakat Melayu. Dan juga dari segi keusahawanan. Dari segi keusahawanan seperti kita tahu Arkid MARA cukup popular waktu kita sekolah lagi pun sudah ada Arkid MARA. Arkid MARA, kompleks MARA, Medan MARA dan sebagainya. Semuanya bertujuan untuk membangunkan keusahawanan, usahawan di kalangan orang Melayu. Kita ada latihan sebenarnya. Kita juga mengadakan latihan. Walau bagaimanapun latihan tanpa persediaan tempat untuk mereka menjalankan perniagaan dan sebagainya pun tidak ada makna juga. Jadi MARA mempunyai 3. Dia lengkap segala-galanya dari segi untuk membangunkan usahawan. Misalnya latihan. Selepas latihan, MARA menyediakan dana. Banyak dana-dana di bawah MARA, skim-skim pinjaman untuk membantu usahawan ini. Dan kita juga menyediakan space ataupun tempat mereka, platform untuk menjalankan perniagaan. Jadi kita latih mereka, kita bagi pinjaman dan kita bagi tempat untuk mereka menjalankan perniagaan. Dan itu di pihak MARA, Datuk Seri, bagaimana Datuk Seri melihat penerimaan atau manfaat yang diterima oleh masyarakat khas Negeri Putra itu adalah menunjukkan satu perkembangan yang cukup positif dari segi infrastruktur, dari segi pendidikan dan juga dari segi keusahawanan yang Datuk Seri sebutkan tadi? Dari segi keusahawanan sejak daripada mula sehingga hari ini sudah hampir 1 juta usahawan yang telah pun dilahirkan oleh MARA. Bagi segi pelajar lebih kurang 1.2 juta pelajar telah pun dilahirkan oleh MARA. Dan dari segi sumbangan modal insan kepada negara, MARA sebenarnya menyumbang kepada 30% daripada modal insan kepada negara ini melalui institusi pendidikan di bawah MARA ini sendiri. Dan saya percaya ramai di kalangan pemimpin hari ini pun pernah ada kaitan dengan MARA. Saya sendiri misalnya mendapat pinjaman MARA waktu belajar di universiti. Jadi walaupun saya pun adalah produk MARA. Produk MARA boleh diklasifikasikan sebagai produk MARA. Okey, itu berbicara mengenai MARA seawal penubuhan dan MARA sehingga dasawarsa. Tetapi bila bercakap mengenai MARA ni pastinya ada langkah yang ke depan ataupun pasca 50 tahun kalau dapat Datuk Seri ceritakan. Mungkin cabang-cabang itu mungkin akan dipanjangkan lagi, mungkin akan dicambahkan lagi cabang yang akan dilakukan oleh MARA dalam memperkasakan lagi Bumi Putra dan juga membantu golongan kaum Melayu khasnya. Dari segi apa yang kita akan laksanakan tidak akan berubah dari segi objektif perubahan MARA itu sendiri. Resolusi daripada Kongres Bumi Putra itu akan kita terus laksanakan. Cuma pendekatan dia berbeza. Misalnya dari segi pendidikan, fokus kita di bawah TVET misalnya. Di bawah TVET kita mempunyai TVET kita mempunyai program technical dan vocational ini melalui Giat MARA, melalui UniKL dan sebagainya. Dan fokus kita berubah. Dari segi pendekatan pendidikan, dari segi subjek misalnya lebih kepada teknologi yang terkini. Sebagai contoh aerospace. Ini merupakan satu bidang baru yang sedang kita tekankan untuk pelajar-pelajar kita di UniKL. Begitu juga dengan marine, rail dan sebagainya. Ini semua merupakan teknologi baru, teknologi terkini yang kita akan ketengahkan kepada pelajar kita. Maknanya, walaupun dulu ada Giat MARA, dulu dah ada TVET, pembelajaran TVET, tetapi dari segi walaupun dulu dah ada, cuma perbezaannya adalah kita lebih memfokus kepada teknologi terkini dan sebagainya. Begitu juga dari segi Arkid MARA. Saya dah sebut Arkid MARA, kita ada banyak Arkid MARA di Malaysia ini. Arkid MARA masih ada. Tetapi mungkin selepas ini kita akan mengadakan perubahan dari segi transformasi, dari segi jenis perniagaan, dari segi rupa bentuk dan sebagainya. Dan dulu kita banyak membina kompleks perniagaan. Anggrek Mall, Medan MARA dan sebagainya. Tapi itu mungkin dulu sesuai dengan keadaan dulu. Waktu kini keadaannya sudah berbeza. Kompleks yang kita bina mungkin kompleks yang setaraf dengan
pavilion setara dengan Mid Valley dan sebagainya. Ini we are looking ke arah itu. Ya, maknanya dari segi perbezaan itu kita laksanakan apa yang kita sedang jalankan tetapi melalui perubahan. Sistem pendidikan. Kita hantar pelajar sekarang keluar negara. 1,500 kita hantar luar negara. Dan sekarang ni kita nak upgrade universiti-universiti ataupun kolej-kolej MARA untuk dijadikan universiti. Jadi fokus kita dulu kita menghantar pelajar-pelajar MARA keluar negara. Ke arah 50 tahun, kita mahu menjadikan pusat pendidikan MARA di Malaysia, di negara kita sebagai hub untuk membawa pelajar-pelajar daripada luar datang belajar di kolej-kolej MARA ataupun universiti-universiti MARA. Jadi perbezaan dari segi itu. Ya. Tadi kalau kita lihat, Datuk Seri, saya ada terbaca mengatakan bahawa asas strategi MARA dalam 5 strategi agenda pemerkasaan Bumiputera ini termasuklah dari segi aspek usahawanan yang mungkin akan di-upgrade. Datuk Seri kata tadi infrastruktur sudah ada dan akan ditambah baik infrastruktur berkenaan. Tetapi dari segi mentalnya, dari segi pemerkasaan untuk bersaing dengan secara sihat, bersaing dengan golongan masyarakat-masyarakat lain dan juga kelompok-kelompok lain di peringkat global ataupun di peringkat antarabangsa global kita kata, nak melahirkan seorang Melayu global itu, bagaimana peranan MARA itu sendiri? Sebab sudah 50 tahun MARA senantiasa memberi support ataupun sokongan kepada masyarakat Melayu. Seperti saya kata tadi, yang pertamanya dari segi latihan tadi. Yang keduanya, kita juga memfokuskan pelajar-pelajar kita sendiri untuk menjadi usahawan. Misalnya di UniKL. Sasaran kita 20% daripada pelajar UniKL itu menjadi usahawan. Dan kita train mereka untuk menjadi usahawan itu sewaktu mereka belajar lagi. Jadi ini boleh kita lahirkan usahawan yang mampu untuk bersaing dengan usahawan luar dan sebagainya kerana train mereka sejak daripada awal lagi. Bukan mereka kita seperti di luar juga kita buat, kita panggil, kita offer kursus dan sebagainya kan. Tetapi yang kita pelajar-pelajar kita tu sendiri, seperti kita buat program aerospace, di Subang, di Subang misalnya, kita train mereka dan sebahagian daripada pelajar-pelajar kita ini sudah berjaya untuk bekerja di luar negara dan sebagainya. Mereka terlibat dari segi baik pulih pesawat Boeing dan sebagainya. Dan mereka ini akan menjadi satu kumpulan yang diperlukan dan saya rasa demandnya tinggi untuk mereka, bukan saja bekerja dalam negara tetapi bekerja di luar negara dan sebagainya. Jadi sebab itulah fokus kementerian ini, fokus MARA sekarang ini adalah kepada subjek-subjek yang sesuai dengan keadaan masa terkini. Dan saya percaya kalau pelajar-pelajar kita telah pun menerima latihan dan sebagainya sewaktu mereka belajar lagi di kolej dan sebagainya, mereka ini akan menjadi lebih berjaya. Saya tertarik dengan apa yang Dr. Sri katakan dari segi MARA ini, kalau dapat saya rumuskan sebagai sebuah payung yang senantiasa memberikan teduhan kepada masyarakat Melayu dan juga memberi sokongan sebagai tongkat dan sebagainya. Dapat Dr. Sri ulaskan sedikit mungkin? Ya, sebab seperti saya kata itulah asas perubahannya. Kongres Ekonomi Bumiputera mahu supaya satu badan diwujudkan untuk membimbing dan membantu masyarakat Bumiputera ini untuk berjaya di dalam bidang keusahawanan. Cuma beza sikit ya, iaitu dari segi keusahawanan kita dari segi keusahawanan ini kita kaitkan dengan pendidikan itu sendiri. Seperti saya sebut tadi, sewaktu belajar pun mereka telah pun diterapkan dengan keusahawanan sewaktu mereka belajar lagi. Dan saya percaya dari segi numbers yang saya sebut tadi, 1 juta usahawan telah pun dilahirkan, 1.2 juta pelajar telah pun dilahirkan dan sebahagian besarnya menjadi pemimpin dan sebagainya. Jadi kalau kita nak anggap sebagai MARA itu sebagai payung, salah satu payung kepada Bumiputera, saya rasa MARA boleh diiktiraf sebagai payung kepada Bumiputera. Sebab saya sebutkan tadi, tenaga kerja 30% daripada tenaga dikontribute oleh MARA. Dan kita tak sebut lagi tenaga-tenaga mahir
yang dilahirkan oleh MARA melalui 241 giat MARA. Just imagine 241 giat MARA yang setiap tahun melahirkan tenaga-tenaga pekerja mahir di negara kita. Negara kita tahun 2020 memerlukan ramai tenaga mahir. Saya rasa sebahagian besarnya adalah akan dikontribut oleh MARA sendiri melalui giat MARA dan juga beberapa institusi di bawah MARA yang terlibat dalam TVET ini. Jadi sebagai payung, numbers yang saya diberikan dan program-program yang akan kita terus laksanakan, latihan-latihan yang beribu-ribu yang kita latih setiap tahun dengan pinjaman-pinjaman yang kita sediakan. Saya percaya MARA akan terus relevan dan akan terus menjadi payung kepada Bumiputera, sama ada dari segi pendidikan ataupun keusahawanan. Datuk Seri, itu bercakap mengenai bagaimana peranan MARA dalam memberikan kemaslahatan kepada seluruh masyarakat Melayu khasnya juga Bumiputera amnya. Dari segi MARA sendiri mungkin ada strategi-strategi jangka panjangnya, pelaburan, mungkin dapat Datuk Seri kongsi. Ya, dari segi pelaburan memang kita mempunyai syarikat pelaburan sendiri, pelaburan MARA. Dan dari segi bergiatkan lagi maksudnya. MARA pun ada unit trust dan sebagainya. Sebenarnya banyak di bawah MARA ini. Dari segi pelaburan, dari segi syarikat-syarikat pelaburan MARA, pelaburan hartanah, pelaburan equity dan sebagainya, banyak di bawah syarikat-syarikat MARA ya. Cuma mungkin pada hari ini saya lebih ingin tertumpu kepada apa yang boleh dilakukan kepada Bumiputera. Bukan setakat dari segi pelaburan semata-mata ya. Okey, mungkin akan difahamkan akan diadakan juga satu sambutan 50 tahun ini, kalau dapat cerita. Ya, kita dah pun bermula ke arah sambutan tersebut. Sambutan tersebut akan bermula 1 Mac. 1 Mac tahun ini, bulan 2-3 minggu, 2 minggu daripada sekarang. Tetapi untuk ke arah sambutan 1 Mac tersebut kita dah adakan. Kita adakan dua zon, iaitu di Sabah. Telah pun kita adakan 2 minggu lepas. Dan hujung minggu ni kita akan adakan di Sarawak. Dan grand finalenya tentu sajalah akan kita adakan di Kuala Lumpur. Saya percaya kita akan adakan di bangunan MARA sendiri. Ada aktiviti tertentu? Selepas diadakan tu pun akan terus diadakan program-program program expo keusahawanan. Kita akan libatkan usahawan-usahawan MARA misalnya. Itu yang ditekankan? Ya, itu yang ditekankan. Misalnya di Sabah. Saya ada di Sabah 2 minggu lepas untuk rasmikan program 50 tahun MARA di Sabah. Kita kumpulkan ke semua usahawan-usahawan MARA di Sabah. Dan mereka ni usahawan yang berjaya. Saya pun terkejut malam itu apabila saya dimaklumkan dinner malam itu dihostkan, walaupun dihostkan oleh kita tetapi ditanggung sepenuhnya oleh usahawan-usahawan MARA di Sabah. Dan ramai lagi hasil bantuan MARA hasil MARA, bantuan MARA melahirkan usahawan-usahawan MARA, mereka tidak mampu. Akhir program kita mereka boleh support. Saya percaya di tempat-tempat lain pun kalau kita nak kumpulkan mungkin satu padang bola, satu stadium pun tak cukup sebab kita ada 1 juta usahawan yang telah dilahirkan. Mungkin sedikit kata-kata Datuk Seri kepada mereka di luar sana ni dan bagaimana MARA, harapan Datuk Seri sendiri MARA selepas ini, kan? Seperti yang saya sebut, MARA akan terus membangunkan ekonomi Bumiputera dan sebagainya. MARA akan terus mengekalkan apa yang kita objektif MARA ini untuk melahirkan ekonomi, meningkatkan ekonomi Bumiputera, melahirkan usahawan dan sebagainya, akan kita teruskan. Walaupun keadaan sudah berubah, dunia sudah berubah hari ini dan ramai orang menganggap bahawa kenapa MARA hanya bercakap soal Melayu dan Bumiputera. Adakah ini merupakan satu program resis dan sebagainya? Tapi saya beri jaminan bahawa apa pun yang akan diperkatakan oleh sesiapa pun, MARA akan terus membela dan akan melakukan tanggungjawab untuk meningkatkan ekonomi orang Melayu dan Bumiputera. Tak pernah pudar daripada matlamat asal. Tidak pernah. Okay. Tidak akan. Tidak akan dan tidak pernah dan tidak akan. Baiklah, terima kasih. Selagi ada bulan dan matahari, MARA akan terus memperjuangkan hak dan membela nasib orang Melayu. Okey, terima kasih Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Menteri Kemajuan Luar Bandar dan juga Wilayah. Selamat ulang tahun yang ke-50 kepada seluruh warga MARA. Dan baiklah, kita nak rehat seketika, tetapi kita nak dengar dulu sebuah persembahan yang akan dipersembahkan kepada anda oleh I'm Nita. Saksikan.